يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدك ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berseru diri saya dan juga tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membetulkan niat kita, memperkemaskinikan niat nawaitu kita, dan menambah serba sedikit ilmu dan menambahkan amal kita. InsyaAllah kita diangkat oleh Allah menjadi orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang Islam yang beriman dan bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurganya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddat lil muttaqin. Allah sediakan syurga itu untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang tanya kita, Ustaz, ana tak apa faham lah tentang takwa ni. Kalau surah takwa saya tahulah. Di mana-mana yang kita lihat ditulis surah takwa ataupun surah muttaqin. Banyak terdapat di Taman Melati sana nama surahnya surah muttaqin. Dan surah takwa dia ada juga yang kita dapat. Ada juga kita bubuh nama Masjid Takwa seperti di Taman Tun Dr. Ismail. Dan surah Muttaqin atau Masjid Al-Muttaqin. Anda tak apa jelas lah Ustaz, apa makna takwa ni? Di mimbar-mimbar Jumaat menjadi rukun bahawa seseorang jadi khatib itu mesti berwasiat atau berpesan dengan takwa Allah. Bermaknanya kalau kita 4 minggu hari Jumaat setiap bulan, maknanya 4 kali kita dipesan, diwasiatkan, diamanahkan dengan sifat takwa Allah ini. Untuk memudahkan faham, iaitu kena kita faham takrif dia, definisi dia. Apa takwa itu sebenarnya?
Takwa ini apakah kita berdoa? Itu ciri-ciri dia. Apakah takwa itu kita bersedekah? Itu ciri-ciri dia. Umumnya begini, takrif ataupun definisi takwa itu ialah disebut oleh ulama kita ialah al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Setengah kitab tak ada perkataan sirran wa alaniyah itu. Dia kata al-imtisal, yakni sentiasa menjunjung, menurut, memikul perintah-perintah awamirillah, makna perintah-perintah Allah. Sentiasa, maknanya di mana pun kita duduk siang malam, di mana saja, sentiasa kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya melaksanakan perintah Allah tanpa rasa malas, tanpa rasa jemu, tanpa rasa berat. Berat memang berat, tapi kita buat sedaya upaya kita. Suruhan-suruhan Allah, terutama sekali solat 5 waktu, jangan kita abaikan, tuan-tuan. Kalau seseorang hamba Allah itu dia mencuai dalam melaksanakan solat dia saja, satu waktu dia tinggal dengan cuai, dengan sengaja, sesungguhnya dia telah berdosa. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, dia berdosa besar sahaja. Setengah-setengah mazhab, orang yang sengaja tinggal solat walaupun satu solat, sesungguh dia kafir yang nyata. Zahir hadis. Macam mana hadis Nabi SAW, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara, atau kama qala. Ini hadis Nabi, tuan-tuan, hadis sahih. Siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang muta'ammidan, tinggal sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jihara, sesungguhnya telah kafir yang nyata. Allahu akbar. Ini ada perbahasan ulama dari dulu lagi, bukan ulama di Malaysia saja, ulama satu dunia, ulama dulu kala lagi. Dia membahaskan apa maksud dengan perkataan faqad kafara. Tuhan tambah kali dengan perkataan Nabi sebut dengan faqad. Faqad ni maknanya kalau kita bahasa kita ialah sesungguh-sungguhnya. Begitu. Huruf taukid namanya. Qad kafara atau faqad kafara, sesungguhnya telah kafir yang nyata. Jihara, nyata, terang. Maka setengah ulama, anda faham betul-betul ni, yang keliru, nanti asyik tuduh orang tu kafir, orang ni kafir, saya tak ada begitu. Orang yang ada ulama mengatakan antara lain, kalau tak salah saya, dalam mazhab Hanafi, orang yang tinggal satu sembahyang, apalagi tinggal bertahun-tahun sembahyang dengan sengaja, faqad kafara jihara, sesungguhnya dia kafir yang nyata. Dia menurut zahir hadis, dia bukan Islam lagi. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau dia suaminya kafir, isterinya Islam, macam mana? Dia sembelih ayam, kita pula makan, apa hukumnya? Jadi dia berkait-kait. Kita tengok mazhab yang lain. Bukan kita nak membelakangkan hadis. Hadis ulama ni dia mentafsirkan hadis itu. Antara lain Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia berkata, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Perkataan faqad kafara itu ditakwilkan dengan faqad asiya kabira. Gitu. Sesungguhnya dia telah membuat maksiat yang besar, mana berdosa besar. Dia faham ya? Begitu. Sebab itu kita di Malaysia berpegang ke dalam mazhab Syafi'i, dan mana-mana negara pun orang tinggal sembahyang dia berdosa besar.
Sama dengan dia berzina, sama dia dengan minum arak, sama dengan apa-apa lagi dosa besar. Kita nak ikut mana? Boleh, tak ada masalah. Kalau dia kafir, katalah seorang ini dalam cerita bab sembelihan pula. Kalau zahir hadis tadi, dia telah tinggal sembahyang, kemudian dia menyembelih ayam ke kambing ke apakah, jual di pasar umpamanya. Boleh makan tak kita? Tak boleh. Syarat sembelihan mesti dia Muslim, Islam. Syarat nak jadi orang Islam, jangan tinggal sembahyang. Itu antara lain. Kita tanya Islam kah? Dia Islam. Tak tanya dia sembahyang ke tak sembahyang. Kita pun tak ada masa pula kita nak pergi sembelih sendiri. Kita beli kat market dia je. Lihat dah sembelih dah. Tak? Macam tu. Baik, tu satu bab. Mari bab nikah kahwin pula. Anak perempuan dia ni seorang Islam, nak kahwin. Tiba-tiba ke dia, bapak dia ni duduk tinggal sembahyang tak berhenti-henti lagi. Dia nak mewalikan anak dia. Boleh tak? Hadis yang lain menyatakan la salata liman la nikaha illa biwaliyin mursyid. Mursyid ini maknanya dia tidak buat maksiat, tidak fasik. Ada setengah riwayat dia kata waliyin adlin, wali yang adil. Adil tu maksudnya dia tidak berdosa, dia tidak buat dosa, tidak fasik lah. Allahu Akbar. Banyak sangat berkait-kait. Dengan sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak hukum lah tuan-tuan, panjang cerita dia. Ini perbahasan yang di dalam mana-mana jabatan agama, jaiz ke, jawi ke, tabung haji ke, mana-mana pun perbahasan cukup panjang lebar tuan-tuan, sehingga berjam-jam, berhari-hari kita duduk bincang satu kertas dalam begitu saja. Jadi bila sampai masa dia anak dia nak kahwin, dia nak mewalikan, dia jumpa Pak Imam. Salah seorang saya 2 tahun sempat jadi tok imam nikah. Dululah, lama cerita dah ni. Kemudian apa kewajipan imam itu? Pakcik, kata tok imam tu, abang ke adik ke sebagainya, datang wakil. Nak angkat sendiri ke ataupun nak wakil? Dia kata saya nak wakil tok imam sajalah. Saya ni tak apa nak pasih lagi. Begitu. Tak apalah, tak kisahlah. Bila dia wakil daripada orang yang fasik. Cuba bayang nak. Bolehkah? Ni bab nikah ni. Katalah kalau menurut zahir tadi, tak sah wakilan itu. Wakil untuk jadi wali, tak boleh jadi wali. Maka imam tu tadi ni ambil satu kaul yang dhaif, suruh mengucap, suruh istighfar, suruh berselawat, suruh taubatlah. Kita sedang faham di situ, di depan tu, ataupun buat di rumah pun tak apa. Dia datang, kita datang rumah Pak Imam, kita wakil sebelum malam ni nak buat, wakil siap-siap. Maka kata setengah ulama, bolehlah. Ini istilah orang tua-tua. Bagus orang tua-tua ni. Saya pun orang tua dah. Kata orang tua-tua, bangkai gajah ditutup dengan nyiru. Boleh tak? Bangkai gajah tutup dengan daun terap saja, takkan selesai masalah. Tapi tak apalah, tak ada rotan akar yang pakai, peribahasa Melayu. Tapi jangan kita pakai qaudhaih tuan-tuan. Jangan. Sebab kalau tidak sah nikah, anak kita ini, menantu kita, hari-hari dia duduk berzina. Lahir anak zina.
lahir cucu, cucu cicit, 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 sampai orang yang tidak sah taraf perkahwinan. Jaga-jaga. Walaupun dhaif boleh, tapi kita nak ambil hak dhaif kan, nak ambil hak lemah kan, nak ambil hak kuat. Senang saja tuan-tuan. Umpamanya kita kelemasan air, kita nak pegang apa? Nak pegang dahan yang kuat ke? Nak pegang dahan yang rapuh? Baik itu saya di mana-mana saya bagi nasihat. Kita tak boleh menekan hukum saja, nasihat dakwah kena ada. Siapa-siapa yang ada nak kahwinkan anak, siapa pun memang ada nak kahwinkan anak. Saya sendiri pun dah 2 kali dah jadi Tok Wali. Tak? Haji Nadir berapa kali dah? 4 kali? 6 kali dah. Masya Allah. Tuan Haji sekali baru. Tuan Haji baru sekali. 2 kali. Alhamdulillah lah kita tak jadi orang fasik, tidak jadi orang yang disebut dalam hadis yang pertama tadi orang kafir. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan cucu cicit kita tu menjadi cucu cicit yang soleh. Yang soleh, beriman dan bertakwa, bakal masuk syurga. Sebab peraturan ini bukan kita yang buat, hanya melaksanakan saja. Jabatan agama melaksanakan, mana-mana pun adalah melaksanakan ketetapan yang telah dibuat oleh Allah, bukan boleh kita buat-buat. Sebab ni hukum qat'i dipanggil. Tu baru dua hal, jual beli, apa nama ni, persembelihan, dan apa nama tadi, nikah kahwin. Tuh. Tolong sampaikanlah dengan cermatlah. Pernah kawan saya kena gocoh, kena tumbuk di Sabah dulu. Dia adalah khutbah, dia geram terlampau, orang tak main semayang jamaah, semayang Jumaat pun tak cukup. Emosional sikit ustaz ni. Dia bagi terus peluru gajah punya, senapan gajah selalu dia tembak. Dia kata tadilah, orang tinggal semayang satu semayang pun dah jadi kafir. Dia hukum boroh, begitulah orang Kedah kata boros, boroh. Tak apalah, bila turun dari member nak keluar, dia nak keluar, nak balik ke rumah dia, lalu datanglah seorang Samsin ni, bapak yang memang dahsyat punya pemanasnya tu. Dia kata, Ustaz ingat kami ni orang kafir kah? Dia cakap bahasa Sabah lah. Terus belum Ustaz ni jawab lagi, buku 5 sudah sampai kat pipi dia. Tumbang Ustaz tu dalam surau. Ini pernah berlaku. Di mana tuan-tuan? Batu 16, jalan, kalau biasa di sana lah, jalan nak pergi ke Kota Kinabalu, 16 batu di situ. Saya selalu pergi, ada kawan saya di sana dulu. Allahu Akbar. Lama lah cerita ni lah. Tapi orang kata cermat-cermat, bukan takut, cermat, takut orang salah faham. Nanti saya duk bercakap macam ini, tuan-tuan yang hak mana yang duk tinggal sembahyang di mana-mana, Jumaat je dia main sembahyang. Contohnya sembahyang subuh tadi tak, sembahyang Aisyah semalam pun belum lagi, apa-apalah tinggal. Tentu tuan-tuan akan menghukum, marah. Jangan marah. Marah pun tak ada faedahnya. Hukum tetap hukum. Walau bagaimanapun, faham elok-elok, kita cuba perbetulkan mana-mana yang barangkali boleh repair, kita repair lah. Mana ada spare part, ini mulut ni tak berapa elok ni, buang berbibir. Bukan begitu. Telinga tak berapa bagus, potong buang telinga. Begitukah spare part? Kalau kereta kancil bolehlah, kereta bolehlah kita tukar-tukar. Oksoba dia kurang baik, tukar oksoba. Itu tak ada masalah. Ini manusia, ni bukan tukar body. Telinga tak apa elok, kita cuci telinga ni, kita buang bang telinga ni, tak apa bagusnya. Hidung tak apa bagus, buang hidung. Begitukah caranya? Tak betul.
maknanya kita perbaiki yang ada itu memang boleh. Sebab kita ada semangat Malaysia boleh, tang tu tak boleh pula, pelik. Nampak? Saya tambah sikit tu main-main aja, gurau. Muslimin dan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya tuan-tuan, sebagai kita orang Islam ni, dia tak ada lain melainkan kembalilah kepada Islam, baru dia selamat. Nabi dah sebut, Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Islam dulu baru kamu selamat. Kalau tak Islam, kamu tak selamat. Saya dah Islam lah, dari tok nenek saya lagi Islam. Itu dipanggil di dalam bahasa Arabnya dipanggil Islam wirasah, dipanggil Islam pesaka. Islam bukan jenis pesaka tuan-tuan. Islam tu hak individu, hak persendirian yang perlu dibina, perlu diasuh dan diasah sehingga menjadi Muslim yang sejati. Kalau orang Indonesia dia kata Islam KTP, dia kata. Tahu Islam KTP? KTP. Kad pengenalan lah. Setakat kad pengenalan dia tulis Islam di situ tak cukup. Tapi alhamdulillah, syukur juga kita bina. Dan kita kena terapkan ini bukan sekadar ustaz saja, malahan kerajaan, jabatan kuasa itu dan ini, macam-macam jawatan kuasa, masjid, surau, hidupkan majlis ilmu. Kalau majlis ilmu disekat tuan-tuan, tak sampai Islam itu. Alhamdulillah kita di Selangor ni, saya bersyukur sangat tuan-tuan. Malam tadi pun saya di Ampang sana, penuh manusia yang minat nak belajar dah agama di Ampang. Hari ni pula di Gombak. Malam besok, malam ni pula di wilayah pula. Tak kisahlah wilayah ke apa ke, tapi kita di Selangor ni, saya kelang kotak ini, pergilah ke masjid mana-mana pun alhamdulillah. Kita bersyukur. Ustaz pun subur, rezeki pun bertambah sikit ustaz. Contoh ialah guru. Ya. Masya Allah tuan-tuan. Pagi besok di surau Ar-Rasyidin, gitu ya. Pagi besok subuh. Pagi tadi pun dah kuliah subuh dah di sebelah ni. Surau apa nama, Al-Ikhwan, surau Jumaat. Tak berhenti-henti bercakap saja. Hanya amal saya yang mengkali masih sedikit lagi. Tapi insya-Allah kita gandakan beramal sungguh-sungguh. Tak ada jalan lain lagi dah kita untuk selamat. Sebab dikatakan kita ini, dunia ini sudah tua. Kena ingat tuan-tuan. Ini bahasa sajak sikit dah. Dunia sudah tua. Bila dah tua tuan-tuan, dia ada nyanyuk. Bukan orang saja dah tua, dunia ni pun dah tua. Apa maknanya? Contohnya tuan-tuan, kalau bukan musim hujan, dia ada hujan. Bukan musim banjir, dia banjir. Bukan musim kemarau, dia kemarau. Itu dah nyanyuk dah. Alam itu sudah mula berubah-ubah. Bukan musim buah, dia berbuah. Kalau dulu-dulu, kalau musim buah saja. Tapi sekarang tak. Dia bertukar-tukar. Bukan musim buah bulan ini, tapi dia berbuah juga. Syukurlah. Tu baru buah, boleh juga makan-makan. Tahun ni, katalah bulan ini berbuah di Johor. Orang Kuala Lumpur boleh makan. Johor dah habis, di Pahang pula berbuah. Orang Kuala Lumpur juga kenyang. Senang cari duit. Kalau semua pakat berbuah belaka, buah pun jadi murah. Tak. Akhirnya lambat macam di Perlis sana tu, buah apa nama tu? Buah memplam apa nama kayu besar-besar tu, pakai lambat masuk dalam longkang saja. Rugi. Ada pernah dulu khabar masuk, minta maaf orang Perlis. Saya orang Kedah, bukan orang Perlis. Mana orang Perlis ni? Orang Perlis sini dulu ada tahun berapakah. Jadi
dia ada kenyanyukan dunia ni, alam ni. Proses nak kiamat tu dia nyanyuk dulu. Sama juga kita pun, bila berumur 60 70 tu dia mula lupa. Tu ciri-ciri nyanyuk kecil. Lupa tu banyak. Kadang-kadang kunci kereta dia letak atas meja, sat lagi dia lupa, dia pergi begitu saja. Itu ciri-ciri kenyanyukan. Nyanyuk tu kasar sikit, kenyanyukan itu lembut sikit berkali. Kerana sudah tua. Itu dia. Nak pula nyanyuk yang serius, itu dah lupa habis semua sekali dah. Dia buang najis besar pun, dia sapu kat dinding, dia ingat tu macam cat ya, macam menjerin barangkali gambarnya. Itu nyanyuk serius. Kalau orang tanya hukum macam mana Ustaz, orang dah nyanyuk serius ni boleh sah tak sembahyang dia? Tak sah sembahyang dia. Tapi arwah mak saya dia ada sedikit nyanyuk macam itu. Saya ajar dia ambil air sembahyang, saya pakai kaki telekung kat dia. Maka saya baca Fatihah, dia ikut pelan-pelan. Lepas tu masa rokok saya pegang kat belakang ni, tundukkan sedikit. Lepas tu angkat. Saya jadi robot lah begitu. Saya bukan apa, tujuan nak mengambil berkat daripada ibadah solat tu saja, kepada mak kita atau ayah kita. Walaupun dia nyanyuk, jangan terus kita hukum. Kita cuba dayanya supaya dia kalau ajal dia sampai pun, ajal dalam ibadah solat dia sedih masih buat lagi, insya-Allah. Nyanyuk. Bila kita nyanyuk tuan-tuan, perlu kepada ubat. Bukan bila nyanyuk, bila kita nak tahu bahawa kita ni akan nyanyuk, kenyanyukan tadi, cari ubat. Ubat apa Ustaz? Vitamin apa? Buah kismis kah? Buah kurma kah? Itu sampingan. Ubat yang paling besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qala, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih, au kama qala. Maksudnya, aku, kata Nabi, taraktu, aku telah tinggalkan kepada kamu amrayni, dua perkara. Dua saja, tak banyak. Bukan dua relung, bukan dua ikar. Amrai ini dua perkara. Lan tadillu abada, kamu tidak akan tidak akan sesat selama-lamanya. Kamu tidak akan nyanyuk buat selama-lamanya. Kamu tidak akan terpesong selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh dengan kedua-duanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnat rasulih, yaitu dengan kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, wa sunnat rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang sungguh-sungguh. Pegang macam mana Ustaz? Tak boleh pegang lah. Bukan pegang Quran tu junjung tium letak, pegang junjung tium letak, bukan itu. Itu pun ia juga menghormati. Maksud dengan pegang sungguh-sungguh, tadi pertama sekali mengaji biar boleh baca. Di masjid kita halakah baca Quran. Pagi-pagi subuh kita baca Quran dulu. Sebelum nak balik ke rumah, imam baca ataupun Bilal baca atau siapa-siapa yang baca, tafsirnya sekali 4-5 ayat. Lepas tu sadaqallahul azim, baru bersurai. Quran ini dia kena baca dengan betul, menurut lahjah Arab kalau boleh, yakni dengan bertajwid. Baca Quran, dah faham isi kandungan Quran, dah faham, bukan sekadar faham, amalkan dengan Quran. Itulah kalam yang paling betul sekali. Kalam manusia ni belum pasti betul lagi tuan-tuan kalau tak secocok dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tiap tahun kita mengadakan Maulid Ar-Rasul, kita adakan Ma'al Hijrah, kita kadang ada malam
memperingati Lailatul Qadar, dan kita adakan ceramah, kita adakan forum, kita adakan diskusi dan sebagainya. Tujuannya kita bukan apa, nak ajak balik manusia itu kepada pangkal jalan. Kalau sudah kita terpesong daripada jalan yang sebenar, kita ajak naik balik atas kapal yang sama. Sama-sama kita menuju ke mardatillah. InsyaAllah kita umat Islam terangkat kembali, tidak menjadi umat Islam yang berpenyakit, umat Islam yang kronik dan macam-macam lagi. Yang paling teruknya sesat daripada jalan Allah. Tengok tuan-tuan, orang yang sudah lari menyeleweng daripada ajaran Allah, timbul ajaran sesat. Contohnya di mana-mana pun ada ajaran sesat. Baru-baru ini surat khabar melaporkan, ini bukan khabar pembangkang, surat khabar resmi Metro menyatakan orang kita kerana nombor ekor sanggup pergi puja kubur, minta nombor kat kubur, ada orang menurun kat situ, bawa kemenyan ke, bawa apa-apa ke begitu, pisang ke apa ke, dia menurun Tok Pomo. Dah main ekor tu, bukan ekor kucing ke, bukan, faham dah tu, main ekor pak ke. Saya macam ada pengalaman pula ustaz. Tak adalah, bergurau-gurau saja. Jadi minat punya nambur, nak jadi kaya, nak jadi senang dengan begitu saja, sanggup pergi panggil Tok Pomo seorang ambil daripada mana-mana, menurun. Mula-mula dia sedar, dia turun-turun, syaitan naik atas bahu dia, dilupakan segala. Oh, dia bahasa dia datuk. Menurun ni, kalau tempat saya orang yang tu, yang menurun tu dia panggil bahasa dia tok. Tok, cucu-cucu ni nak apa? Dia kata. Turun tok nenek mana pun tak tahulah. Yang cucu ni pun minta, tok kami ni susah, tolonglah cucu ni nak nombor, nak apa nama ni, tolong tunjuk nombor ekor. Yang disindir oleh Allah Yarham Piramli, apabila 3 orang dapat kurnia, ya, dia dapat 3 hikmat, kau ni dapat teropong, kau ni dapat apa nama bangsi. Nak minta makan, tiup saja. Nasi kandar 2, datang nasi kandar. Gitu. Itu sindir tuan-tuan, bukan mesej dakwah. Cuba tengok. Mainlah sekejap teropong kamu, nak tengok. Minggu ni nambah berapa? Lalu dia tunjuk Tok Haji tu. Ini dia tunjuk penuh. Ini maknanya tadi, ini sindir. Ada dalam dunia ni macam itu tuan-tuan, berlaku. Saya dipahamkan kubur Muna Fendi itu jadi pujaan tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan, bukan kita nak ma'aibkan seorang hamba Allah, tak, bukan maksud begitu. Kita ni, orang-orang kita ni, sebahagian daripada kita tak kira lah asal daripada Indon ke, daripada Malaysia ke, dari Kedah ke, Kelantan ke mana, itu tak peduli. Orang Islam kita sudah pun memuja kubur, sudah syirik. Bila syirik jadi kafir. Na'udzubillahi min zalik. Kerana 4 nombor. Orang pegang ular, orang pegang ni bukan pegang ekor tuan-tuan, orang pegang kepala. Orang nak pegang ular pun pegang kepala, baru dia selamat. Yang pegang ekor nanti dia balas balik, tu senanglah, tak apalah, berhentilah. Saya nasihat yang duduk luar tu, tolong nasihatlah, tolong sampaikan. Allahu Akbar. Jadi balik kepada pegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sama-sama kita belajar menghidupkan majlis ilmu. Sebab itu di antara sunnah yang telah pun dilupakan, hampir lupa, iaitu menghidupkan majlis ilmu. Di Selangor yang ni lah yang saya kata tadi, hidup sungguh tuan-tuan, di Puchong, di mana-mana saja. Bangkit umat Islam tu dengan menjalin ilmu. Nak apa lagi tuan-tuan? Kalau dulu ustaz nak bercakap macam ini pun tak boleh tuan-tuan. Ni, dia tunggu depan pintu sana, ustaz lain kali tak payah datang kan. Ni apa punya AJK lah pula. Ada tuan-tuan, saya sendiri pun kena.
Kadang-kadang dia telefon saja. Ni, Taman Seri Gombak dia je. Bukan mengajar apa, mengajar biasa saja. Kitab apa nama Fadilat Amal tu. Baca. Dia telefon. Lain kali tak payah datang lah ustaz nah. Alhamdulillah, syukur. Saya jawab. Saya tak marah. Sekarang ni orang itu tak ke mana-mana perginya tahu, tidak dipedulikan oleh orang. Masya-Allah. Allah yang mengupakan orang ramai daripada menyanjung kata-kata dia itu. Sebab silap. Bukan saya doa suruh dia jadi tak ketahuan tak. Ada setengah tu ustaz yang telatah sikit, dia kata 3 kali Jumaat meninggal orang ni. 3 kali Jumaat sungguh gol. Ini cerita dia tuan-tuan. Bukan kita nak mengada-ngada, tak adalah. Hidupkan majlis ilmu tuan-tuan. Jangan lupa, jangan berasa pandai. Jangan berasa dah alim. Jangan berasa dalam diri kita dah okey. No. Kita kena berasa aku ni masih lemah. Berasa rendah diri begitu. Kalau kita nak bangun, nak pergi daripada majlis ilmu tu, bagilah hormat sikit pada ustaz yang duk mengajar tu. Bangun, tunduk ke sikit macam mahkamah. Kenapa mahkamah atau hakim kita hormat macam itu? Betul tak? Saya tak pernah masuk mahkamah sangatlah. Di majlis ilmu kita tundukkan sedikit, apa salahnya? Tanda hormat kita ada keperluan apa-apa. Jangan balik sapu punggung jalan begitu saja. Kecil hati ustaz ni tuan-tuan. Amboi. Jaga-jaga ni. Saya bagi sedikit adab satu daripadanya. Yang kedua ialah solat berjamaah. Hidupkan solat jamaah. Kalau boleh subuh tuan-tuan, penuh macam sembahyang Jumaat. Kalau boleh. Kalau boleh tak kurang daripada itu, separuh daripada masjid ni jemaah subuh, ataupun waktu maghrib, isya dan sebagainya. Dan yang kedua ialah beramal dengan semua syariat Islam. Segala undang-undang, peraturan, syarat Allah Ta'ala ni kita amalkan sedaya-daya upaya kita. Dan yang keempat, berakhlak mulia. Itu di antara yang diajar oleh Rasulullah. Dan yang kelima, yang terakhir sekali, istiqamah. Maksudnya berterusan, pegang sungguh-sungguh, jangan panas-panas tai ayam. Mana pegang sungguh-sungguh sampai kita mati. InsyaAllah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi umat yang cemerlang, umat yang terbilang, umat yang berpegang dengan sunnah Al-Quran dan pada Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk kali ini sudah cukup saya rasa. Untuk pengumuman sekali lagi yang duduk jauh tak nampak perkara skrin kita di sini, iaitu pada hari Ahad ini kita mula mendaftar dan memberi menyampaikan kursus haji kepada mereka-mereka yang nak pergi haji. Sama ada naik nama kita atau tidak, kita ikuti kursus dari setahun ke setahun, ya, sebanyak 16 siri, ya, kursus haji bersiri namanya, pukul 2:30 petang hari Ahad, bermula 3 hari bulan. Jadi sama-samalah kita meramaikan majlis itu. Barangkali pendaftaran sikit untuk makan minum lah kot, tak tahulah saya, itu bukan urusan saya, jauh umum saja. Dan insyaAllah tahun ini kena giliran saya akan menyampaikan kursus haji ini, bermula daripada daripada A sampai ke Z lah, insyaAllah ikut bersiri-siri, ya. Misalnya pertama sekali kita akan perkenalkan apakah itu dikatakan Makkah ataupun tanah haram, Al-Haramain, 2 tanah suci umpamanya. Dan banyak lagi kita akan bercakap berkaitan dengan haji ini. Kita ikuti dengan rasa rendah diri kita, dengan rasa tawaduk kita. InsyaAllah kita di sana kita tak terbabas. Menurut pengalaman saya pernah pergi bertugas, banyak orang yang terbabas tuan-tuan, minta maaf lah. Bini hilang, dia jadi huru beru, kacau. Ada bercerai, talak 17 pun ada. Ini celaru tuan-tuan. Macam-macam ceritanya, malah nak cerita lah, ya. Na'udzubillah, kita minta doa, bukan kita mengejek orang lain. Kita berdoa kepada Allah supaya kita dengan ilmu, dengan niat kita yang betul, insya-Allah Tuhan panggil kita nak pergi mengerjakan haji.
dipanggil lambaian Kaabah, insya-Allah. Sudah sampai masanya kita dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah datang ke sana. Sebab itu yang pertama sekali saya bagi sikit mukaddimah. Pertama sekali setiap orang, dari kanak-kanak lagi, daripada dia mula boleh berfikir, dia mesti berazam nak pergi ke tanah suci menunaikan haji. Ada azam, duit tak ada lagi, azam dulu. Yang kedua, pergi pula tu dengan niat yang suci kerana Allah, bukan nak niat dapat Pak Haji ke, bukan. Yang kedua, yang ketiganya, kita kena ada ilmu yang untuk nak mengerjakan haji itu. Jangan pergi ke sana orang tawaf macam mana, tengok sana, tengok sini, orang buat kita ikut saja, tak boleh. Mesti ada ilmu menurut mazhab kita yang kita belajar. Jangan terlompat-lompat begitu. Panjang cerita. Jadi insya-Allah muslimin sidang jemaah sekalian, tolong sampaikan kepada muslimat di rumah supaya kita sama-sama mengunjungi pada hari Ahad ni, pagi datang awal sikit, mungkin pukul 1.30 lepas sembahyang zuhur kah apa sebagainya, kita daftar, kemudian pukul 2.30 kita start belajar sampai ke dekat dengan asar, terus kita berjamaah asar ramai-ramai, insya-Allah. Itu. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi di hari Minggu ini, dan besok pagi insya-Allah kuliah subuh saya di masjid di Surau Rashidin dekat sini saja. Insya-Allah lah. Sama-sama kita mengunjungi majlis-majlis ilmu dengan mana-mana saja ustaz yang datang, yang hadir memberi ilmu kepada kita, insya-Allah. Jadi kita akhiri sini dengan mohon maaf kalau salah silap terkasar bahasa. Kita akhiri dengan aqul qauli hadza li wa lakum wa lisaril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا كان زهوقا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.